Assalamualaikum, hai guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Tajuk video yang sesuai untuk video kali ini adalah tragedi menginsafkan Sheikh Azril. Setiap kejahatan manusia pasti ada balasannya. Namun balasan itu sebenarnya bagi menyedarkan individu tersebut dari terus membuat dosa dan mendengar bisikan dari iblis. Itulah yang dimaksudkan oleh watak Sheikh Azril. Satu tragedi yang bakal berlaku yang membuatkan dirinya insaf. Dan begitu juga Sharifah Aisyah yang seringkali merosakkan pemikiran anaknya supaya membenci keturunan dan pangkat yang lebih bawah darinya, atau kata yang paling tepat, orang miskin. Sebelum Sheikh Azril mahu menikah dengan Sharifah Al-Milin, timbul satu perasaan yang membuatkan dia sukar untuk membuat keputusan. Bukankah sepatutnya dia gembira bila dia mahu bernikah dengan Lin? Tetapi lain pula jadinya. Azril asyik memikirkan Alia dan anaknya, tapi dia cuba untuk melupakan segalanya. Tapi tetap tak boleh. Sharifah Aisyah pelik melihat tingkah laku anaknya. Namun kejadian sebelum ni ketika Azril bersemuka dengan Alia di hospital, di mana dia telah melafazkan cerai taklik di hadapan Umairah, Ikram dan Emmeline. Azril berkata, lafaz cerai akan jatuh selepas dia menikah dengan Emmeline. Itu sedikit sebanyak melegakan hati Alia kerana Azril akan melepaskannya, dan Emmeline meraihkan kemenangannya. Tidak lama lagi Sheikh Azril milik dia sepenuhnya. Pada hari pernikahan ketika Sheikh Azril dan Sharifah Aisyah dalam perjalanan ke rumah Emmeline, satu tragedi berlaku di mana mereka berdua terlibat dalam kemalangan jalan raya. Namun punca sebenarnya adalah di mana pada saat-saat akhir Azril mahu membatalkan pernikahannya dengan Emmeline. Kemudian Sharifah Aisyah tidak bersetuju dan naik berang dengan sikap anaknya. Azril mahu berpatah balik, namun Sharifah Aisyah cuba menghalang anaknya dan memegang steering kereta. Mereka berdua bergelut dan akhirnya kereta yang dinaiki terbabas. Mujur Sheikh Abbas tidak menaiki kereta yang sama dengan anaknya. Keadaan Azril begitu parah, manakala Sharifah Aisyah hanya cedera ringan sahaja. Ketika di hospital, Sheikh Rahim, Sharifah Rosnah dan Emmeline yang berada di wad Sharifah Aisyah sedang berbincang mengenai rancangan pernikahan Lin dengan Azril. Kecederaan Azril sangat parah dan jika dia selamat pun kemungkinan akan lumpuh. Sharifah Rosnah takkan membiarkan anaknya berkahwin dengan orang cacat. Lin seperti mahu lepas tangan dan dia mahu Alia yang menjaga Azril. Ketika ini juga kita dapat ketahui kenapa Sharifah Aisyah begitu benci dengan orang miskin. Perkara ini diceritakan sendiri oleh Sharifah Rosnah. Rupa-rupanya ada kaitan dengan arwah adik Sharifah Aisyah, iaitu Syed Azam. Syed Azam pernah dijodohkan dengan orang biasa dan isterinya menipu Syed Azam dan mengikis hartanya. Lepas dikikis, dia melarikan diri dan ikut jantan lain. Azam begitu kecewa dan jadi tak siuman. Dia sakit jiwa kerana terlalu cintakan isterinya hingga sampai satu masa Azam menghembuskan nafas yang terakhir akibat serangan jantung. Di saat itu Sharifah Aisyah berdendam dengan golongan pengikis, dan disebabkan itu jugalah dia bencikan Alia kerana dia fikir Azril akan menerima nasib yang sama seperti adiknya. Selepas itu mereka bertiga pun keluar wad. Sebenarnya Sharifah Aisyah telah lama sedar dan mendengar mereka bertiga sibuk bercerita tentang dirinya dan anaknya. Air matanya mengalir keluar mengenang nasib keluarganya. Kemudian Alia datang melawat Sheikh Azril yang terlantar koma, dan kemudian Sheikh Abbas dan Sharifah Aisyah munculkan diri. Mereka berdua meminta maaf atas kesilapannya dengan Alia. Semenjak terjadi kemalangan itu, Alia sudah memaafkan Azril dan dia tidak menyimpan apa-apa dendam terhadap mereka lagi. Tetapi parut yang ditinggalkan susah untuk dihilangkan. Azril sedang bertarung dengan maut. Waktu ini dia alami mimpi buruk. Dirinya diseksa oleh bara api yang membara dan menjulang naik, menyambar anggota badannya. Ketika ini dia mendengar suara Alia dan dia merayu supaya maafkan dirinya. Dan akhirnya Azril sedar dari koma, dan itu menunjukkan dia lepas dari fasa kritikal. Tuhan masih memanjangkan umur Azril dan memberi peluang untuk bertaubat. Dirinya begitu gelisah dan dia nak sangat berjumpa isterinya untuk meminta maaf. Sharifah Aisyah berjanji akan membawa Alia dan anak Azril bertemu semula. Sudah seminggu Syekh Azril sedar dari koma
dia masih belum melihat Alia datang melawatnya. Syekh Abbas dan Sharifah Aisyah tiada upaya untuk memaksa Alia datang melawat anak mereka. Walaupun Alia telah membuat pengakuan maaf terhadap Azril, namun hati yang terluka bukan boleh diubat sehari dua. Selepas itu, Ikram datang berjumpa ibu bapa Azril dan beritahu Danish dalam keadaan kritikal disebabkan jantung berlubang. Namun sebenarnya rawatan susulan telah dijalankan, tetapi kesihatan anak Alia berubah secara menadak. Doktor mengesahkan puncanya dari jangkitan kuman. Dengan keadaan antibodi yang masih baik tidak mampu membendung jangkitan tersebut. Namun ini semua sudah suratan takdir. Usia Danish tidak panjang. Azril bertanya pada mamanya, siapa sebenarnya Danish? Dan Sharifah Aisyah menjelaskannya bahawa Danish adalah anak kandung Azril. Reaksi Azril begitu mengejutkan. Dengan segera Syekh Abbas dan Sharifah Aisyah membawa Azril ke wad kecemasan. Akhirnya Danish pergi meninggalkan Alia dan Azril. Semua dalam kesedihan meratapi pemergiannya. Sempat juga Azril mengazankan anaknya. Tidak berhenti air mata Azril mengalir mengenang anaknya yang telah tiada. Dan selepas itu dia pingsan.